Assalamualaikum. InsyaAllah pada hari ini kami akan menerangkan tajuk tugasan skandal rasuah Airbus. Ini adalah ahli kumpulan kami. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan pengenalan. Kes rasuah merupakan satu kes yang amat buruk jika berlaku dalam sesebuah negara. Kes rasuah juga boleh berlaku dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, skandal kes rasuah Airbus. Kes rasuah dalam industri pengangkutan awam mudah untuk berlaku. Hal ini kerana berkemungkinan mereka inginkan kontrak ataupun perkhidmatan ataupun barang yang dikeluarkan oleh mereka laku dan berjalan dengan lancar. Seperti mana kes rasuah skandal Airbus. Dan kumpulan kami akan membincangkan skandal rasuah Airbus ini dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, latar belakang kes, faktor, akta dan undang-undang, implikasi dan sebagainya. Kenapa kita perlu tahu perkara-perkara sebegini? Hal ini kerana perkara sebegini mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat, negara dan imej mahupun sistem pengangkutan awam itu sendiri. Okey? Baiklah. Pada 31 Januari 2020, Mahkamah Crown di Sarawak memutuskan bahawa Airbus SE harus membayar RM5.3 bilion berserta kos sebagai sebahagian daripada perjanjian penangguhan pendakwaan di United Kingdom berhubung dakwaan rasuah global. Asia dan Asia X dinyatakan menerima rasuah sebanyak RM0.6 juta untuk menyokong pasukan kereta lumba mereka daripada Airbus SE. Usaha untuk memberi rasuah tambahan sebanyak RM226 juta oleh pegawai senior Airbus SE telah dihalang. Pada 1 Februari 2020, AirAsia secara rasmi menafikan keterlibatan dalam siasatan SFO. Pada 3 Februari 2020, Tony Fernandes dan Kamarudin Maranun menegaskan bahawa mereka tidak terlibat dan sebagai langkah kerjasama dengan siasatan, mereka mengundur diri daripada jawatan eksekutif mereka selama 2 bulan. Pada 4 Februari 2020, kedua-dua individu ini menafikan sebarang kaitan antara pasukan Formula 1 Caterham dan tuduhan rasuah yang terlibat Airbus SE. Seterusnya untuk faktor, terdapat 3 faktor yang menyebabkan berlakunya kes skandal rasuah Airbus ini. Faktor yang pertama ialah kerana kelemahan kawalan dalaman. Kelemahan kawalan dalaman ini bermaksud kurangnya mekanisme pemantauan aktiviti dalam pengurusan syarikat. Hal ini mendorong pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan dan mengakibatkan berlakunya kes rasuah ini. Faktor yang kedua ialah kerana tekanan persaingan dengan industri penerbangan yang lain. Disebabkan persaingan yang ketat antara industri penerbangan, syarikat Airbus mungkin merasa terdorong untuk mencari jalan yang mudah. Hal ini kerana mereka ingin terus kekal relevan dan terus mendapat tempat dalam industri penerbangan. Dan faktor yang terakhir ialah kerana keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi dengan mudah. Hal ini didorong oleh rasa tamak dalam diri dan mengakibatkan mereka mencari jalan yang singkat tetapi tidak beretika, iaitu dengan terlibat dalam rasuah. Kesan daripada tindakan mereka mendapat keuntungan yang berlipat ganda berbanding dengan nilai rasuah yang diberikan. Sekian itu sahaja. Terdapat beberapa aspek undang-undang yang relevan. Skandal ini membabitkan syarikat penerbangan AirAsia dan AirAsia X dari Malaysia yang didakwa menerima rasuah dari Airbus. Menurut dokumen undang-undang, pembayaran tidak wajar dilakukan oleh Airbus kepada pengarah dan pekerja AirAsia dan AirAsia X bertentangan dengan Seksyen 7 Akta Rasuah 2010 antara tahun 2011 dan 2015. Tuduhan ini berkaitan dengan pembelian pesawat dari Airbus dengan tujuan mengekalkan perniagaan dalam menjalankan perniagaan Airbus. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan penyiasatan terhadap dakwaan rasuah yang melibatkan Airbus dan dua eksekutif AirAsia. Akta SPRM 2009 yang menetapkan hukuman denda 5 kali ganda berbanding nilai suapan iaitu minimum RM10,000 dan penjara kepada pesalah rasuah. Secara keseluruhannya, skandal ini melibatkan kerjasama antarabangsa dalam menangani isu rasuah korporat
dan memperlihatkan komitmen berbagai negara dalam membanteras rasuah di peringkat global. Implikasi rasuah kepada individu ialah kehilangan integriti individu. Hal ini menyebabkan kerana nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan akan hilang. Perkara ini boleh menjejaskan reputasi individu dan menghilangkan kepercayaan orang lain kepada individu pada masa akan datang. Oleh itu, rasuah yang dilakukan tidak memberi manfaat kepada individu, malah boleh kehilangan pangkat dan kerjaya. Okey, seterusnya, implikasi kepada organisasi. Implikasi rasuah kepada organisasi menyebabkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi, sosial dan pembangunan. Hal ini memupuk sikap daya saing yang tidak seimbang disebabkan rasuah. Selain itu, menjejaskan imej dan kredibiliti organisasi dalam negara. Perkara ini juga akan menimbulkan masalah seperti tiada organisasi-organisasi lain yang akan berkolaborasi akibat skandal rasuah yang berlaku. Seterusnya, implikasi rasuah kepada negara, iaitu menjejaskan fungsi perjalanan sesuatu organisasi, terutamanya pentadbiran dalam sebuah negara yang akan menjadi lemah dan huru-hara. Selain itu, kualiti infrastruktur dan program pembangunan tidak seimbang dan saksama akan menyebabkan pertelingkahan berlaku dalam politik atau rakyat. Rakyat akan hilang kepercayaan kepada negara pemerintah apabila rasuah ini menjejaskan rakyat, terutamanya dalam pembangunan dan ekonomi. Setiap punca yang berlaku pasti ada langkah untuk kita mengatasi masalah tersebut. Jadi, antara langkah untuk kita mengatasi isu integriti rasuah ini adalah pihak berkuasa hendaklah bersifat tegas dalam melakukan tugas mereka. Contohnya, pihak SPRM telah pun menegaskan bahawa mereka mempunyai kuasa untuk bertindak kepada mana-mana rakyat Malaysia yang terlibat dengan masalah rasuah. Jadi, sifat tegas dalam diri hendaklah ada supaya masyarakat dapat menghormati keputusan kita. Langkah yang seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang hendaklah dikuatkuasakan supaya setiap pelaku ataupun pesalah akan berwaspada setiap tindakan yang akan dilakukan oleh mereka. Contohnya, sebelum mereka hendak melakukan perkara tersebut, mereka pasti akan memikirkan hukuman yang akan dikenakan kepada mereka. Jadi, undang-undang hendaklah dikuatkuasakan di mana kita boleh meletakkan hukuman secara adil kepada pesalah yang terlibat dengan masalah rasuah. Langkah seterusnya adalah memastikan sektor awam beroperasi secara telus. Selain dapat menjaga nama baik sektor tersebut, ia juga dapat mendidik ataupun melatih pekerja mereka menjadi seorang yang amanah dan juga jujur. Sebagai contoh, kedua pegawai kanan AirAsia sanggup mengundurkan diri selama 2 bulan bagi memberi peluang sepanjang tempoh siasatan terhadap skandal rasuah Airbus dilaksanakan. Oleh itu, pengurus sektor sebenarnya yang memainkan watak utama dalam sesebuah organisasi di mana dengan memastikan pekerja-pekerja mereka bekerja secara amanah. Pengajaran daripada kajian kes yang dilakukan ialah kejujuran dan integriti dalam sesebuah perniagaan. Ini menggambarkan betapa pentingnya integriti dan kecekalan dalam perniagaan. Skandal dan rasuah yang berlaku seperti kes ini boleh merosakkan reputasi atau imej sesebuah syarikat tersebut dan membawa kepada kemerosotan 3 aspek, iaitu kemerosotan pelabur, pelanggan dan juga pekerja. Hal ini juga kerana perniagaan yang berasaskan integriti cenderung lebih berjaya dalam waktu jangka masa yang panjang. Selain itu, pengurusan risiko juga adalah sangat penting dalam sesebuah perniagaan. Setiap syarikat haruslah memberi tumpuan dalam pengurusan risiko ini, terutamanya dalam hubungan dengan rakan kongsi perniagaan. Langkah-langkah keselamatan dan kawalan juga perlu diwujudkan bagi mengelakkan penerimaan rasuah dan melindungi syarikat daripada terlibat dalam aktiviti yang haram. Pengajaran yang seterusnya pula ialah kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak yang berkuasa. Langkah-langkah yang diambil oleh Airbus SE seperti penangguhan pendakwaan dan pembayaran denda menunjukkan kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dan membawa kes ini ke pengadilan. Kerjasama ini adalah sangat penting untuk memastikan keadilan dan menghukum pihak yang terlibat. Seterusnya, tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR, syarikat hendaklah mengamalkan sikap tanggungjawab
sosial korporat dengan cara mengutamakan etika perniagaan serta sumbangan positif kepada masyarakat. Kes ini dapat menunjukkan bagaimana pelanggaran etika boleh mencemar reputasi syarikat dan memberi kesan kepada kepercayaan pelanggan dan masyarakat. Pengajaran yang terakhir pula ialah kepimpinan yang berkualiti. Kes ini menunjukkan bahawa kepimpinan yang berkualiti adalah sangat penting untuk kita mengelakkan skandal serta mengurangkan krisis. Pengasas-pengasas Air-Asia haruslah memberikan teladan serta menunjukkan komitmen kepada nilai-nilai etika dan integriti dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, pengajaran yang boleh diambil dari kes-kes skandal sebenar boleh membantu syarikat untuk memperbaiki operasi dan membina kepercayaan masyarakat. Okey, berikut merupakan rumusan dari tajuk kami. Rasuah merupakan satu isu serius yang boleh memberi impak besar kepada masyarakat, negara dan imej sesuatu sistem atau industri. Kejujuran dan integriti dalam perniagaan adalah penting untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi yang baik. Faktor-faktor penyebab rasuah adalah kelemahan kawalan dalam masyarakat, tekanan persaingan dan industri penerbangan, keinginan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cepat. Selain itu, antara langkahnya adalah pihak berkuasa perlu bertindak dengan tegas dengan melaksanakan undang-undang yang lebih adil. Penguasaan undang-undang adalah kunci memberi kesan pengajaran kepada pelaku rasuah. Dengan mengetahui faktor-faktor, langkah-langkah dan untuk mengelakkan rasuah, masyarakat dapat mengatasi masalah rasuah dan membangun integriti dalam pengurusan perniagaan dan pentadbiran. Sekian, terima kasih.